Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Harap semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Alhamdulillah kita dah berada kepada sesi yang keempat dengan saya. Sesi yang keempat ya, di mana ini adalah kelas keempat dan untuk kelas pada hari ini kalau rakan-rakan semua lihat kita sudah masuk ke fasa memerhati semula. Kalau kita tengok pada lengkungan tu kita dah masuk memerhati yang kedua ya. Pemerhatian yang kedua itu memberi fokus kepada fasa analisis data ya, fasa analisis data, dan ini bermaksud kita dah nak sampai ke penghujung sebenarnya. Kalau rakan-rakan semua buat kajian tindakan, ni dah fasa dah, orang cakap kalau buat kajian tindakan ke, buat tesis ke, ni dah kira dah macam kalau dekat UTM RM2, research method 2, okey, dah nak ujung-ujung lah tu. Lepas tu buat penutup, submit and then settle semua. Begitulah juga kalau kita buat kajian tindakan, analisis data ni dah dekat ujung-ujung dah ni. Dah nak ujung-ujung, nak menunjukkan data kita tu macam mana, menyokong tak pada objektif. Lepas tu kita akan buat kesimpulan berdasarkan pada data yang kita terima ini. Jadinya terima kasih kepada rakan-rakan. Saya nampak kat sini Cikgu Azlin datang. Cikgu Azlin, apa khabar Cikgu? Sihat Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okey, kita nak teruskan Cikgu. Tak apalah, kita macam mana, berapa ramai pun tak kisah. Tapi yang data live kita dapat tanya, boleh berbincang sama-sama. Tapi yang tak dapat hadir, saya harap rakan-rakan semua dapat menonton di channel YouTube ataupun boleh tengok dalam Edpuzzle untuk tugasan, khususnya pada rakan-rakan yang masuk kelas fokus saya. Baik, kita nak tengok dulu apa itu fasa memerhati. Okey, ini dia fasa memerhati. Fasa memerhati ni bermaksud kita nak melaporkan hasil dapatan yang kita dah kumpul. Kalau kita ingat flashback 2-3 minggu yang lepas, saya ada beritahu objektif kita mestilah tally dengan kaedah untuk kita mengumpul data. Okey, mestilah tally. Dan kita dah tahu kenapa tujuan kita mengumpul data, menggunakan kaedah tersebut untuk kumpul data. Okay, itu yang kita dah tahu. Tapi sekarang ni dia dah fasa untuk menganalisis pula. Tujuan kita buat fasa ini, fasa analisis data ni untuk menjawab objektif yang kita dah tentukan, yang kita dah buat. Ada 3 objektif, kita dah ada 3 kaedah, kita analisis menjawab atau tidak menjawab. Ada tak perubahan apabila kita melaksanakan intervensi kita. Jadinya, kenapa kita buat? Dia nak menyokong kepada perubahan yang berlaku selepas pelaksanaan intervensi, dan terdapat beberapa cara yang saya telah cadangkan kepada rakan-rakan. Kalau kita lihat dalam beberapa minggu yang lepas, ada 5 je yang saya fokuskan. Kalau sebelum ni mungkin rakan-rakan mungkin ada pernah masuk banyak kelas, mungkin ada masuk kelas tertentu, tetapi yang saya hanya fokus kepada 5. 5 ni jika saya lihat dalam buku ataupun dalam jurnal, kalau buat kajian tindakan, ini yang paling biasa kita buat. Ya, paling biasa, paling senang approach dia apabila kita nak mentadbir kajian kita. Jadinya, kita dah tahu, yang pertama kita ada soal sidik, yang kedua kita ada temu bual, yang ketiga ada pemerhatian, yang keempat ujian, dan yang kelima adalah analisis dokumen. Ya, 4 daripada 5 adalah kaedah kuantitatif dan 1 adalah kaedah kuantitatif, kualitatif dan kuantitatif. Tapi mungkin kita tertanya-tanya, okey, kita dah tentukan kaedah, tapi macam mana kita nak analisis? Okey, benda tu kadang-kadang ini salah satu secret yang kebanyakannya kita tak dapat. Kita tak dapat. Kita dah tentu, kita dah tahu untuk temu bual kita kena pakai, okey, untuk dapatkan respon daripada guru kita pakai temu bual. Tapi nak analisis macam mana? Itu yang kadang-kadang kita tak didedahkan secara khusus. Okey, one by one macam mana? Jadinya untuk kelas yang saya handle ini, saya dah berbincang dan ini adalah kaedah analisis data yang kita biasa laksanakan, sekadar cadangan. Kalau rakan-rakan semua mungkin ada cara lain, boleh teruskan, tapi ini yang kami bincang, ini yang lebih mudah untuk rakan-rakan semua dapatkan, dapatkan data tersebut. Jadinya rakan-rakan, untuk soal selidik, okey, kita boleh gunakan peratusan setuju atau tidak setuju, data dikotomas, 1-2 saja. 0-1, 1-2, ya atau tidak, itu saja yang paling mudah. Ada yang akan pakai Likert. Okey, Likert ada yang 5, ada yang 4. Okey, kalau buat Likert ni pun saya tak berapa suggest sebab saya mengajar sekolah rendah
Even mereka di tahap 2 sekalipun, kalau kita menggunakan skala Likert, belum tentu mereka ni mampu untuk faham apa yang kita tanyakan dalam soal sidik kita tu. Dah lah ada soalan, dia kena baca sendiri. Lepas tu ada 5 pilihan jawapan, lagilah dia pening kepala. So jadinya untuk murid sekolah rendah, mungkin boleh rakan-rakan saya suggestkan pakai dikotomus, 1 dengan 2 saja, ya atau tidak saja. Lebih mudah kalau cikgu tanya, contohnya cikgu nak bertanya kan soal selidik, cikgu dah ada set soalan, cikgu tanya, okey berapa ramai ni? Kalau setuju angkat tangan, maksudnya dia setuju angkat tangan, kalau tak setuju tak angkat tangan. So kita dah dapat terus berapa ramai bilangan ya untuk soal selidik kita, untuk item dalam soal selidik kita. Okey, seterusnya temu bual ya. Temu bual of course. Temu bual ni kita akan sediakan transkrip temu bual supaya kita dapat tengok apakah kata kunci yang sama antara orang yang ditemu bual. Nanti kita akan beritahu. Kita akan tengok macam mana ya. Seterusnya dari segi pemerhatian. Pemerhatian ni yes, kita menggunakan mata kita untuk melihat ya di dalam bilik darjah kita apa yang berlaku. Tetapi untuk lebih kukuh kita kena sediakan borang senarai semak. Borang senarai semak supaya kita tengok okey budak ni buat tidak. Okey kalau dia buat kita tik. Kalau dia tak buat kita tak payah tik. Itu saja. Baik, yang keempat adalah ujian. Kalau ujian ni yes kita memang biasa buat ya, biasa buat untuk apa? Untuk kita nak melihat tahap pencapaian murid, peratusan, perubahan peratusan dan juga markah mereka. Kita nak tengok perubahan antara markah, tahap pencapaian ataupun peratusan mereka. Jadinya yang kelima adalah analisis dokumen. Analisis dokumen yang paling mudah. Yang paling mudah kita boleh buat adalah kita mengambil gambar hasil kerja murid. Mungkin kita ada gambar tulisan mereka. Kita nak fokus masalah kita, murid-murid ini kita nak latih supaya mereka boleh menulis berangkai. Tulis tulisan berangkai. Tetapi bila suruh tulis pun tulisannya pun kita tak boleh nak define apa benda yang ditulis. So jadinya bila kita buat intervensi and then berjaya mereka menulis tulisan berangkai tersebut, itulah dia analisis dokumen yang kita boleh kutip gambar sebelum dan selepas kita menggunakan intervensi tersebut. Buat pembandingan, itu pun sudah boleh kita jadikan sebagai evidence menyokong kepada objektif kita. Jadinya rakan-rakan, kita dah tahu, secara keseluruhannya kita dah tahu apa kaedah kutipan data kita. Kita dah tahu apa kaedah analisis data kita. Lepas ni macam mana kita nak menulis penulisan dapatan pula. Jadinya dia ada susunan dia. Baik, yang pertama, bila cikgu dah dapat semua perkara tu, yang pertama cikgu nyatakan objektif yang kita nak capai. Tadi kan saya dah nyatakan objektif, kaedah, kutipan and then kenapa. Jadinya kat situ cikgu nyatakan objektif di atas nombor 1 tu kemahiran apa. Buatlah objektif je terus and then untuk kaedah untuk objektif yang pertama adalah untuk apa objektif kita. Baik, tambah sikit cara cikgu mentadbir kutipan data. Kenapa saya menambah cara kutipan data, mentadbir kutipan data ni? Sebab saya pernah dinilai oleh lecturers tertanya-tanya macam mana saya mentadbir untuk aktiviti bacaan. Macam mana saya mentadbir? Dia cadang lah dan dia tulis remark kat situ, beritahu je macam mana dan kita tambahkan dalam bahagian tersebut. So saya rasa macam tak salah kalau saya berkongsi sedikit idea macam mana kita nak beritahu lah. Maksudnya kita dah ada objektif and then kita beritahu cara kita kutip data kita. Mungkin keliru. Contoh macam saya buat soal selidik. Saya cakap lah bila saya buat soal selidik dengan murid-murid ini, murid-murid akan mendengar kenyataan yang saya beritahu kepada mereka dan jika mereka bersetuju, mereka hanya perlu mengangkat tangan dan jika mereka tidak bersetuju, mereka perlu hanya turun tangan. Baik. Kalau pemerhatian, mungkin saya telah menyediakan borang senarai semak, kemahiran pengaturcaraan murid sebanyak 10 item. Saya laksanakan pemerhatian tersebut secara berfasa di dalam bilik darjah ketika mereka melaksanakan amali. Bagi tahu secara umum saja. Lepas tu barulah cikgu masukkan cerita analisis dapatan dan tambah juga dengan rumusan. Contohnya macam mana? Contohnya kita ambil ujian ujian berdasarkan berdasarkan kutipan analisis data selepas menggunakan intervensi ini, markah
Okey, markah murid berlaku peningkatan sebanyak berapa persen contoh. Okey, ataupun buatlah dalam bentuk purata berapa persen, berapa banyak markah yang meningkat. Okey, dalam kalangan murid itu berapa banyak purata markah yang meningkat. Okey, dan boleh cikgu tambah rumusan. Dari situ mungkin cikgu bercakaplah, cikgu ceritakan jugalah berapa ramai yang dapat ni, and then siapa yang dapat tertinggi, siapa yang dapat terendah, and then apa rumusan cikgu berlaku peningkatan selepas mereka menggunakan intervensi ini. Jadinya untuk analisis data ni saya menggunakan konsep less is more. Maksudnya kat sini cikgu perlu terangkan seringkas mungkin, naratifkan seringkas mungkin sebab kita dah ada support dengan graf, kita dah ada support dengan numbers, dan juga gambar, transkrip, semua tu dah ada sebenarnya. Dia berada dekat mana? Dia berada dekat yang nombor 3 ni. Dekat sini yang kita kena paparkan jadual ke, transkrip ke, gambar ke, semua dekat yang nombor 3 ni, ya, dan kita ceritakan sedikit, ya. Baik, kita nak lihat rakan-rakan semua ada 5, ya. Dari sini kita nak lihat soal selidik. Okey, soal selidik. Ini adalah dua jenis, ya, dua jenis soal selidik dan ada dua jenis skala yang digunakan oleh rakan-rakan, ya. Yang biasanya rakan-rakan masuk kelas ada beberapa jenis, ya. Jenis skala yang digunakan dalam soal selidik. Baik, untuk yang saya masukkan tadi, yang ini skala dikotomus, ya atau tidak. Saya rasa saya boleh menjawab soalan ini dengan mudah. Ini kita memberi fokus kepada motivasi. Kalau nak tengok motivasi, cikgu saya suggest pakailah soal selidik. Lebih mudah. Okey, kita bagi. Okey. So dari situ saya berasa saya boleh menjawab soalan ini dengan mudah. Ya atau tidak. Kalau ya, angkat tangan. Kalau tak rasa susah nak jawab soalan, tak payah angkat tangan. Kita beritahu macam itu saja. Itulah cara kita mentadbir kutipan data kita, ya. So nanti cikgu dapat tahulah berapa ramai yang ya, berapa ramai yang tidak. Okey. Okey, kalau kita buat skala Likert, skala Likert yang ini, yang ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan cikgu kena tahu 1 itu untuk apa, 2 untuk apa, 3, 4 dan yang kelima itu untuk apa. Sangat setuju, setuju, kurang setuju, mula-mula yang nombor 5 tu sangat setuju. Yang keempat setuju. Yang ketiga tu saya tengok, saya tak pasti, mungkin sederhana, Yang ni kurang setuju. Nombor 1 sangat tidak setuju. So jadinya bila dah ada 5 kenyataan gitu dan kita bagi kat anak murid kita, time tu dia pun macam mana ya. So jadinya untuk mengelakkan situasi tersebut berlaku, so saya suggest pada rakan-rakan buatlah skala dikotomus. Tak ada masalah sebenarnya. Semuanya kita sebagai pengkaji menentukan kita punya kajian ni apa dia punya kaedah kutipan dia, macam mana kaedah analisis dia. Yang penting dia menjawab kepada objektif kita. Baik, soal selidik yang dibida mestilah relevan dengan tujuan kajian. Soalan yang dikemukakan perlulah jelas, mudah dijawab oleh kumpulan sasaran. Soalan yang diajukan dapat mengumpulkan maklumat yang dikehendaki secepat yang mungkin. Item dalam soal selidik boleh dirujuk dalam laman web IPT ataupun bahan-bahan yang selari dengan keperluan KPM. Contoh DSKP, pentaksiran ataupun buku teks. Saya ambil paling mudah macam saya buat kajian tindakan berkaitan dengan topik pengaturcaraan. Ya, ini cerita tahun lepas punya 2021, end 2021 masuk ke 2022. 2022 tu adalah saya punya kajian berkenaan dengan topik pengaturcaraan. So jadinya saya membuat pemerhatian tentang kemahiran murid. So jadinya macam mana saya nak dapatkan item tersebut? Di sinilah kita kena tahu sandaran kita pada apa. So jadinya bila saya nak tengok macam mana murid-murid ni mencapai kemahiran mereka, so saya kena rujuk kepada DSKP. DSKP kan dia memang fokus kepada kemahiran. So lebih mudahlah dekat situ kita dapatkan and then kita murnikan. Tapi dia punya dasar dia tidak berubah sangat. Itu memang kita rujuk pada DSKP. Sikit-sikit ubah tak ada masalah. Tapi kalau nak guna sepenuhnya pun tak ada masalah. Itu lebih baik. Cikgu. Tapi kalau ubah-ubah, cikgu kena rujuklah kepada pakar. Boleh tak tambah sikit ni. Kalau pakar cakap okey, diteruskan dengan ada surat. Kalau cikgu tak ada surat pun tak boleh jalan juga cikgu. Yang penting cikgu ada surat, cikgu tunjuk ada tambah sikit-sikit tapi masih merujuk DSKP.
Lepas cikgu teruskan run untuk kutip data cikgu ya. Baik, seterusnya ini adalah soalan janaan idea untuk soal sidik. Adakah saya hendak menggunakan soal sidik dalam kajian saya? Cikgu tanya pada diri cikgu. Nak pakai ke tak nak? Tak nak, tak payah jawab. Lepas tu yang bawah-bawah semua tak payah jawab. Okey, kalau cikgu cakap saya nak pakai, apakah skala yang saya akan pilih? Saya nak pakai skala apa? Likert, dichotomous. Likert pun ada ni. Okey, 4 mata ke 5 mata? Kalau nak rasa, kalau cikgu rasa macam nak kurangkan bias, okey. Sebab kalau ada 5 mata, kita risau ada satu situasi yang orang yang menjawab populasi sasaran kita jawab 5 aja. Dia jawab 3 je atas pagar semua. Okey, dapat orang B semua pagar, semua atas pagar. So kita nak cuba kurang atas pagar. So kita jadikan dia 4 mata. So 4 mata tu untuk possibility kebarangkalian untuk dapatkan atas pagar tu mungkin rendah. Okey. Baik, objektif yang mana sesuai dengan kaedah pengumpulan data secara soal sidik? Kaedah objektif yang mana? Okey. Kalau saya, cikgu boleh gunakan pada motivasi, ya. Kalau soal sidik lah motivasi ataupun sikap. Kalau tingkah laku tak sesuai, sikap, motivasi, cikgu boleh gunakan untuk soal sidik. Okey. Lepas tu cikgu kena tentukan berapa bilangan item dalam soal sidik tersebut. Berapa banyak yang cikgu nak sediakan soalan, okey, item untuk soal sidik tersebut. Okey. Kita dah tengok pada soalan khusus, umum, kita pergi pada khusus pula. Dari mana cikgu dapat sumber dia? Cikgu guna tahu sumber dari mana. Adakah saya rujuk pada pakar untuk bina item soalan? Bila saya akan laksanakan soal sidik tersebut, okay, bagaimana saya mentadbir? Bagaimana saya boleh analisis? Adakah saya guna aplikasi SPSS untuk menganalisis soal sidik? Adakah saya guna peratusan saja untuk menganalisis soal sidik saya? Okey cikgu, saya ingatkan balik untuk soalan janaan idea ni. Okey, cikgu, soalan ni hanya untuk merangsang pemikiran cikgu. Kalau cikgu tengok macam ada, cikgu boleh letak. Dia tak salah cikgu. Kalau tidak memenuhi pun tidak salah. Contohnya cikgu tengok macam, saya rujuk pada DSKP. Masih perlu ke rujuk pada pakar? Tiba-tiba cikgu rasa macam tak payah pakai lah. Okay, so cikgu tak perlulah cikgu nak mencari jalan macam mana. Saya nak telefon siapa doktor mana kat UTM, kat UTHM. Tak perlu. Nak cek JU mana tak perlu. Okay, cikgu just pastikan cikgu, apa yang cikgu ada itu adalah, bolehlah dijawab dekat sini. Kalau tak ada, jangan cikgu mengada-adakan. Nanti cikgu pening kepala. Cikgu. Baik. Ini adalah contoh dia, analisis untuk skala Likert dengan dichotomous. Kalau skala dichotomous, okey, contoh 15 orang. Okey, 5 kali 20, sebab 20 orang. Kali 100, 75. Yang tak setuju ada 5 orang, 25%. Okey, ini pun sama, ini pun sama. Dan kat sini kita mungkin boleh buat purata dekat bawah. Ya. Baik, itu untuk skala dichotomous. Untuk skala Likert pun masih sama juga. Skala Likert pun masih sama juga menggunakan kaedah yang sama. Okay. Baik, ini untuk analisis soal selidik. Baik, kita lihat kepada temu bual. Okey, temu bual rakan-rakan. Baik, temu bual ni apa? Temu bual ini ialah kaedah kutip data melibatkan interaksi face to face antara penyelidik dengan informan ataupun orang yang ditemu bual. Orang yang ditemu bual ni tak kira murid ke, guru ke, okey, bergantung kepada siapa ataupun objektif yang cikgu fokuskan. Kalau cikgu cakap fokus objektif ni memang untuk murid, so jadinya mestilah cikgu cari murid. Guru tu boleh ditanya bila kita nak dapatkan idea awal. Contoh macam dalam fasa mereflect, okey, fasa yang nombor 2. Okey, kita mereflect tu kita tanya kawan-kawan kita. Itu pun temu bual juga, tapi dia tidaklah dianalisis macam kita punya kajian kita. Okey. Baik. Untuk temu bual ada 3 teknik. Yang pertama secara berstruktur, kedua secara berstruktur, yang ketiga tidak berstruktur. Baik, secara berstruktur ni cikgu dah ada soalan. Okey, cikgu dah ada soalan. Contohnya cikgu dah sediakan 5 set soalan, cikgu bagi kat dia dulu. And then dia akan buat jawapan. Nanti bila kita set up masa, and then kita duduk sama-sama, and then kita tanya soalan, and then dia akan jawab berdasarkan kepada soalan yang kita dah sediakan. Itu saja. Ada 5 soalan, dia jawab 5, tanya pun 5. Itu saja cikgu. Itu temu bual berstruktur. Kalau separa berstruktur, kita hanya ada soalan utama saja,
Okey, dan kita ada soalan susulan berdasarkan jawapan informan. Ini lebih kepada macam kita bertemu bual dengan panel kita. Contohnya kita nak dapatkan maklumat lebih lanjut. Okey. Soalan, contohnya kita ada 5 soalan yang sama. Okey, 5 soalan yang sama. Tapi dalam soalan 5 tu cikgu akan tanya lagi. Macam mana kalau contohnya macam saya menggunakan kaedah computer aided learning. Okey, dalam soalan tu bagaimanakah cikgu melaksanakan sesi pengajaran cikgu? So dia pun menjawab, saya menggunakan kaedah computer aided learning. Okey, itu saja dia punya jawapan. So cikgu pun tanya, okey cikgu, macam mana cikgu boleh tak cikgu ceritakan computer aided learning yang macam mana cikgu laksanakan dalam ni? Lepas tu dia pun cerita ni. Nampak tak cikgu? Soalan utama dia tu je, sikit je. Tapi bila ada soalan susulan berdasarkan pada jawapan orang yang ditemu ramah tu, itu yang dia punya cerita dia makin panjang. Okey, pun tak ada masalah. Ini adalah separa berstruktur. Yang ketiga adalah tidak berstruktur, ya, dijalankan secara tak formal dengan menggunakan soalan terbuka untuk meneroka idea ataupun perasaan informan. Ini bila? Ini kalau kita nak dapatkan cadangan, okey. Contoh cikgu dah tengok masalah. Okey cikgu, apa yang cikgu boleh bagi idea tentang nak selesaikan masalah murid-murid yang tidak menguasai cara untuk membuat Arduino contoh, ataupun nak buat topik pentacaraan ni, okey, nak jadikan robot contoh macam ni kan, jadikan robot macam ni, macam mana, apa yang kita kena buat, masing-masing lah kita buat macam ni cikgu, lepas tu bagi cadangan apa dia ni, detail, okey. So dari situ kita dapat banyak idea baru, okey, dan juga banyak juga perasaan informan. Perasaan ni sebenarnya subjektif, tapi yang kita nak dapat ialah idea dia. Macam mana nak overcome masalah tersebut, ya. Itu adalah temu bual secara tidak berstruktur. Baik rakan-rakan, ini adalah soalan yang sama, ya, daripada yang soal selidik tersebut. Okey, cikgu boleh baca tentang ni. Cuma bila soal selidik ni, bilangan soalan tu cikgu kena pastikanlah. Kalau tak boleh cikgu nak tanya banyak-banyak. Okey, cikgu nak tanya banyak-banyak boleh, ya. Tapi kalau saya lebih suka soalan tu dalam 4, tetapi dia boleh menjurus kepada objektif kita. Menjurus kepada objektif kita. Itu lebih baik. Supaya tak payah banyak sangat soal, sebab nanti orang tu pun berbuih bila dia nak menjawab soalan cikgu-cikgu nanti. Buat ada 10 soalan, demam mereka masing-masing. Dah lah cikgu buat tak berstruktur, dah lah 10 soalan utama, berbuih-buih lepas tu, okey. Alright, baik, itu adalah untuk temu bual. Okey, ni kita lihat. Okey, bila temu bual, dia bukan sekadar sediakan transkrip. Okey, dia ada coding tertentu ataupun kata kunci tertentu yang menyokong kepada objektif kita. Contoh kat sini, faktor guru. Satu, kod dia. Yang kedua, tiada sokongan. Yang ketiga, menganggap pecahan tidak relevan. 4, pecahan adalah sangat susah. Yang 5 ni bermaksud berapa ramai yang cakap pakai benda ni. Okey, yang cakap tentang faktor guru, yang cakap tentang tajuk ini susah. Okey, contoh kat sini Okey. 5, 6 tidak faham, tidak berminat atau tidak suka. Contoh kalau kita tengok kat sini, soalan, mengapa tidak minat untuk belajar tajuk pecahan? Okey, buat apa belajar tajuk ni? Nampak tak? Buat apa? Kalau kita pakai angka bulat bukan pecahan, kita selalu pakai angka bulat. Kalau kita campurkan angka bulat, tolak angka bulat, darab dan bahagi, saya boleh faham. Nampak tak? Okey. Di situ dia nak menunjukkan soalan, dia nak beritahu bahawa tajuk tu tak payah diajar. Sebab tu kita buat coding. Ni 3, kod dia 3, tak relevan 3. Okey. Baik. Lepas tu contoh ni, buat apa belajar tajuk pecahan? Kenapa cikgu nak ajar tajuk ni? Nampak. Ini menunjukkan bahawa pecahan tidak relevan, ada 3. So jadinya kalau kita tengok dekat paparan di sini ada 2, ya, ada 2 yang menyatakan pecahan ini tidak relevan. Okey. So cikgu kena tahu kata kunci. Okey, kalau macam saya dulu buat temu bual bersama seorang guru saja, sebab saya guru bahasa tak ramai masa di sekolah lama. So cikgu yang saya tanya pun seorang. So jadinya kita nak buat kod macam ini mungkin agak macam
sukar lah kan. So jadinya saya hanya keluarkan apa kata kunci yang menyokong kepada soalan. Okey, ada nanti saya akan tunjukkan pada rakan-rakan ya. Okey, baik. Rakan-rakan semua, ini adalah pemerhatian. Okey, pemerhatian. Okey, kita laksanakan pemerhatian ini secara bersistematik dengan cara mencatat nota tentang apa yang berlaku di dalam bilik darjah semasa proses PDPC berlaku. Kalau saya tanya pada rakan-rakan, saya pasti tahu bilakah bila fasa dalam RPH kita, prema kita nak menunjukkan pemerhatian kita. Okey. Okey, kita akan beritahu semua cerita tersebut khususnya dekat fasa mereflect. Mereflect tu kita akan ceritakan apa yang berlaku dalam bilik darjah kita. Itu pun boleh dijadikan sebagai pemerhatian. Tapi kena tulis. Okey, kalau cikgu cakap saya ambil bulat-bulat, itu lebih kepada analisis data, analisis dokumen, maafkan saya. So jadinya kat situ, okey, apakah perkara yang kita boleh perhatikan? Okey, yang pertama, bagaimana guru mengajar. Yang kedua, macam mana reaksi murid semasa sesi PDP. Macam mana saya ajar. Okey, saya mengajar menggunakan aplikasi untuk membangunkan permainan ringkas. Menggunakan aplikasi pengaturcaraan. Contoh itu, cerita. Okey. Baik. Cara pemerhatian, terdapat beberapa cara pemerhatian. Yang pertama adalah menggunakan pita video. Yang kedua, rakaman audio, kamera, telefon bimbit. Jadi cikgu, phone kita sekarang dah maju. Siap ada telefon yang ada kamera yang sangat hyper, in detail. So jadinya cikgu boleh je guna rakaman, rakam. Mungkin cikgu kena sorok lah. Cikgu jangan letak tengah-tengah kelas, ni cikgu nak rakam. Kita risau ada berlaku bias di mana mereka boleh berlakon, mereka boleh menipu situasi tersebut. Okey, contohnya cikgu ni ada orang kena pantau. Tapi dia nak buat video je. Dia nak minta cikgu serahkan video je. Cikgu awak ni okey, selain tu dia akan bolehlah menunjukkan situasi yang situasi belajar mereka ketika tu. Sebaliknya waktu yang lain-lain mungkin tonggang-tonggang sikit. So jadinya macam mana cara dia kalau cikgu nak ambil video, kalau saya akan sorokkan, mungkin letak somewhere else ke kamera tersebut supaya kita boleh rakam. Kalau boleh rakam keseluruhan dalam bilik darjah tu apa yang berlaku. So kita boleh tengok okey murid ni buat ni, murid ni buat ni. Okey. Itu cara dia. Baik, untuk kita lihat kalau fasa untuk kaedah pemerhatian ni apa yang kita boleh buat. Okey, kalau macam ni dia dah menentukan tingkah laku yang dilihat. Okey, ni untuk tingkah laku. Sebab tu kalau pemerhatian ni seeloknya untuk objektif yang melibatkan tingkah laku ya. Saya tengok ada siapa yang masuk ya. Cikgu Bong. Okey, Cikgu Bong sihat Cikgu Bong Lama Cikgu Bong tak masuk. Harap Cikgu sihat. Okey. Baik, contoh kita buat coding semua. Pemerhatian tu kita dah buat coding semua 1 sampai 9. Okey, bercakap ni semua ni tingkah laku lah, tingkah laku. Okey. Seterusnya kita dah ada satu set item. Sekarang ni executionnya dalam bilik darjah. Kita buat satu senarai yang lain, murid. Scan ni maksudnya apa? Apa yang kita nak lihat. Okey, perkara dia 1 sampai 10. Okey, berapa peratus? Baik. Contoh, ada tak berapa ramai yang bercakap-cakap tentang yang tiada kaitan dengan tugasan yang diberi? Contohnya Asmah Ahmad, okey. Dia ada 3 kali cakap benda-benda yang pelik-pelik. Orang cerita pasal jiran, dia cerita pasal keluarga dia. Orang cerita pasal bazar Ramadan, dia boleh cerita pasal Ion Tebrau contoh. Itu yang tak berkaitan lah. So jadinya kita tengoklah berapa kali dia buat perangai gitu. Okey, contoh 3 kali. Okey, Zainuddin Zain berapa kali? 2 kali. Kalau S. Rahman Sami berapa kali? Okey, Jeffrey Lim berapa kali? Mary Denker berapa kali? Okey. So dari situ kita tengok ada tak berapa banyak kali yang dia buat tingkah laku yang tidak tumpu di dalam bilik darjah. Contohnya nombor 2 dia terlibat, 6 terlibat, 8 terlibat berapa kali. And then kita campurkan and then kita buat dalam bentuk peratusan. Okey cikgu. Okey, tapi cikgu bukan setakat tingkah laku saja, cikgu boleh gunakan pemerhatian ini untuk melihat kemahiran juga.
Cikgu, contoh macam kemahiran pengaturcaraan atau cikgu buat subjek sains. Okey, subjek sains. Contoh lain di sekolah menengah subjek fizik. Saya ada satu JU yang buat topik fizik untuk membuat rekod membuat rekod eksperimen. Okey, yang tersusun tidak melompat-lompat. So dia punya modul dia and then dia implement. So dekat situ tengok contoh kita dah senaraikan 1 sampai 10. Murid dapat menyatakan tujuan inference, membuat inference dalam kotak nombor berapa. Okey. Buat tak? Ada, buat. Okey. Lagi ada macam tu. Okey cikgu. Boleh. Kalau pengaturcaraan yang saya buat, murid dapat kita kalau macam saya dah buat kita buat macam kotak and then kita dah beritahu dah. Contoh look berapa. And then motion berapa. Motion move to 10 contoh. Lepas tu variables and then create. Kita dah ada dia punya ruangan untuk menanda. So dekat situ senang. Cikgu-cikgu yang mengajar subjek RBT tu, topik pengaturcaraan, dia tengok budak ni buat tak? Tak. Dah jadi satu item untuk pemerhatian. Ini soalan janaan ID yang sama juga yang saya pernah tunjuk tadi. Untuk soal selidik pun benda yang sama juga. Tapi kita review lah satu-satu. Adakah saya menggunakan pemerhatian dan kajian saya? Kalau ada, beritahu. Apakah jenis pemerhatian yang saya hendak? Apa yang hendak saya pilih? Pemerhatian jenis macam mana kita nak buat? Kalau tak ada, kalau macam stuck, cikgu tak payah jawab, tak masalah. Objektif yang mana sesuai dengan kaedah pengumpulan data secara pemerhatian? Cikgu tengok dekat objektif cikgu yang mana yang sesuai. Contoh kemahiran. Cikgu cakap kemahiran ada. Berapa bilangan item? Cikgu fikir balik, cikgu nak berapa banyak? 10 contoh, 10. Sebab pemerhatian, kalau pemerhatian ni boleh lebih tetapi jangan melampau sangat. Pada saya 10 tu okey lah. Tapi yang penting cikgu kena tahu sandaran cikgu tu pada apa. Seterusnya soalan khusus. Adakah item pemerhatian ni berkait dengan kajian saya? Adakah saya rujuk pada pakar untuk bina item? Bilakah saya laksanakan? Bagaimana saya hendak mentadbir? Dan bagaimana saya boleh menganalisis pemerhatian saya? Adakah saya sudah merakam video untuk pemerhatian bersama kumpulan sasaran? Ada tak kita buat? Cikgu saya bagi soalan ini, saya suka disclaim balik semula. Soalan ini untuk merangsang idea cikgu. Dia adalah fleksi. Jangan cikgu tiba-tiba soalan nombor 1 tu cikgu dah stuck, cikgu dah tak boleh nak buat. Relax. Tengok soalan nombor 2. Ada tak? Ada, boleh jawab. Cikgu jangan rasa macam ini mesti penuh. Tak ada. Tak ada. No such thing. Baik. Seterusnya ini adalah pemerhatian secara tidak berstruktur. Tadi yang berstruktur sebab dia ada item kan. Itu pemerhatian berstruktur. Yang ini adalah item yang pemerhatian yang tidak berstruktur. Cikgu. Untuk pemerhatian secara tidak berstruktur ni, dia punya cara dia berdasarkan pada kronologi blok masa. Contohnya blok masa 1, mungkin cikgu tentukanlah dalam 30 minit ke 10 minit ke. 10 minit yang pertama, apa yang berlaku? Murid datang and then murid kumpulan sasaran dia menunjukkan reaksi yang sangat gembira apabila saya masuk di dalam bilik darjah. Dia pun mula aktif, bercerita itu ini. Tak beri peluang kepada rakan lain untuk cakap, dia saja. Masuk blok masa yang kedua. Maksudnya 10 minit yang seterusnya apa yang berlaku? Saya memulakan sesi pengajaran. Saya lihat anak murid saya yang aktif tadi tiba-tiba menjadi pasif. Tiba-tiba dia selalu keluar bilik dari darjah untuk pergi ke tandas, sebab dia sakit perut contoh, tiba. Itu dia blok masa. Kalau yang sebelah sini yang warna merah ni adalah catatan bebas seperti macam buat novel, buat diary. So dah ada cerita and then kita hanya mencatatkan kata kunci sahaja. Baik, ini adalah analisis untuk pemerhatian berstruktur. Baik. Seterusnya rakan-rakan, kita dah hampir
kepada kaedah yang terakhir. Kaedah pengumpulan data yang terakhir iaitu analisis dokumen. Ya, analisis dokumen. Aduh. Alright, baik. Analisis dokumen ini adalah terdapat beberapa contoh dokumen yang cikgu boleh gunakan untuk menyokong kepada objektif cikgu. Yang pertama, diary atau jurnal cikgu. Jurnal, kalau budak ni ada tulis diary, mungkin cikgu boleh gunakan. Okey, huraian pelajaran, huraian sukatan pelajaran ataupun sukatan pelajaran, buku rekod mengajar, seterusnya buku teks dan buku rujukan. Ada orang masuk, saya nak save dulu. Admit dulu. Okey, tak apa. Nanti cikgu Hema masuk. Alright. Okey, seterusnya analisis kepada kaedah kertas peperiksaan, ujian bulanan, saringan diagnostik. Seterusnya tugasan ataupun buku latihan, minit mesyuarat panitia ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kajian. Tapi kalau pada saya, pada saya yang paling mudah cikgu ambil ialah tugasan ataupun buku latihan murid, ya. Nanti kita boleh juga, kalau rakan-rakan semua berkesempatan boleh tengok sesi perkongsian daripada Cikgu Bong ada, Cikgu Hema pun ada. Untuk analisis dokumen ni macam Cikgu Bong buat perbezaan, tulisan sebelum dengan tulisan selepas menggunakan blok, seingat saya. So jadinya itu pun dah mencukupi selagi dia boleh menyokong kepada objektif kajian. Objektif kajian kita sekian, kita dah ada kaedah kumpul data and then kita analisis. Itu dah mencukupi. Yang lain-lain ni hanya sekadar tambahan pengetahuan kita, ya cikgu-cikgu. Baik. Okey, ini adalah soalan janaan idea untuk analisis dokumen. Adakah saya nak menggunakan analisis dokumen dalam kajian saya? Kalau guna, ya. Okey, apakah dokumen yang saya nak pilih? Saya cakap, saya nak pakai hasil kerja murid. Okey, baik. Objektif mana yang sesuai? Cikgu tengok dekat objektif cikgu, mana dia. Okey, ada, cikgu masukkan. Baik, adakah analisis dokumen berkaitan dengan kajian yang dilaksanakan? Of course, mestilah berkait. Kalau cikgu dah menentukan kaedahnya analisis dokumen, bilakah saya akan melaksanakan kepada kumpulan sasaran? Bila cikgu kena tentukan. Bagaimana saya hendak mentadbir analisis dokumen? Bagaimana saya hendak menganalisis dokumen yang telah berjaya saya kumpul? Adakah dokumen yang saya kumpul lengkap? Sudahkah saya mengambil gambar sebelum dan selepas? Kalau kita ambil hasil kerja murid, of course kita kena ambil gambar sebelum dan kita kena ambil gambar selepas. Okey, mungkin orang akan bertanya, mungkin orang tanya, kalau kan kerja sekolah dia dah buat, contohnya bulan minggu pertama tu dia dah buat, macam mana kita nak ambil gambar? Adakah kita kena buat reverse yang sama? Okey, baik. Itu kita kena merancang sebijak mungkin cikgu. Adakah kita nak guna yang sama? Ataupun kita boleh guna hasil kerja yang lain sebab kita kena ingat, sebab di situ kita akan lihat perubahan. Perubahan dia selepas kita gunakan intervensi tersebut. Tetapi itu mungkin akan jadi cerita panjang. Nak mudah, itulah cikgu yang mungkin bulan 1 punya hasil kerja tu, cikgu buat intervensi dalam 2-3 kali. Cikgu gunakan benda yang sama tu, yang minggu 1 punya hasil kerja tu, aktiviti dia tu, buat pada minggu yang akhir lepas kita buat intervensi tu. And then kita bandingkan antara dua. Itu lagi mudah cikgu. Alright. Okey, ini adalah kaedah pengumpulan data secara ujian. Ini adalah data kuantitatif, ya. Sebelum ni yang kita belajar 4 yang di atas itu ialah data kualitatif, ya. Ini ialah data kuantitatif. Saya lebih letak yang ujung data kuantitatif ni, ya, sebab saya takut ada yang beberapa scholars yang mengeluarkan statement. So saya ambil jalan tengah, sebab ujian ni memang kita biasa laksanakan. Tapi yang 4 tu sebenarnya pun kita pun biasa buat. Cuma kita tak biasa record. Tapi ujian ni kita biasa record. So saya ambil jalan tengah. Kita tengok mana yang kita biasa gunakan, biasa kita buat, and then kita share sama-sama dalam kelas kita. So cikgu dah tahulah 5 yang biasa saya gunakan, ya, untuk membuat kajian tindakan. Baik, dalam ujian
Okey, kaedah ini digunakan untuk ketik data bertujuan untuk mengesan kefahaman murid, ya, dilaksanakan secara lisan ataupun bertulis. Okey cikgu. Baik, kalau buat ujian, okey, kalau cikgu punya kaedah mengumpul data cikgu adalah ujian, kita nak lihat kefahaman murid ataupun pencapaian. Dalam objektif tu kata kunci 2 tu memang cikgu kena highlight kan. Melihat pencapaian murid selepas penggunaan halaman pula. Selepas penggunaan aplikasi OMBG, All My Blogs. Okey. Untuk dalam topik pengatur caraan contoh. Okey, meningkat okey, itu contoh dia. Baik, untuk lisan pertanyaan di dalam bilik darjah, okey, untuk bertulis ujian mata pelajaran. Contoh lisan ni budak ni kalau dia contohnya dalam PBD, kalau dalam lisan tu mungkin dia kurang aktiviti dia. Okey, bila kita buat intervensi dia semakin bermotivasi, kerap membentang, so dia ada berlaku perubahan, ya. Baik, ini adalah contoh analisis data untuk ujian sebelum dan selepas. Baik, mengira bilangan dan peratusan pelajar yang tidak memahami sesuatu item, ya, mengira bilangan yang lulus atau gagal keseluruhan, melakukan analisis bilangan pelajar yang mencapai tahap minima, melakukan analisis bilangan pelajar yang boleh menjawab soalan-soalan yang dikemukakan, mengenal pasti item yang susah, item yang senang untuk memperoleh indeks kesusahan, difficulty index. Ini adalah knowledge tambahan. Okey, macam mana kita nak menganalisis data ujian ini? Baik, mula-mula cikgu sediakan table, ya, macam biasa, macam kita buat ujian kan. Okey, kita sediakan table nama murid. Baik, untuk nama murid, saya mohon pada rakan-rakan, nama murid cikgu simpan untuk rujukan cikgu. Tapi bila pelaporan gantikan dengan murid A, B, C, D, E sampailah berapa ramai. Tapi kalau kajian tindakan pun tak payah ramai-ramai. Contoh 5 orang, 6 orang. Okay. A, B, C, D, E, F. Itu saja. Okay. Ujian pra, ujian sebelum tu. Kita buat dulu. Okay. Kita dah siap markah. Okay. Ini markah sebelum dia. Baik. Lepas beberapa sesi intervensi, kita punya intervensi tu dalam 3 kali. And then kita bagi ujian lagi sekali. Kita tanda markah. Tengok berapa ramai pula markah yang ada peningkatan. Okay, tengok contoh macam ni. Yang nombor 1 20 pra. Post 58. Nombor 2 56. Okay, yang dia meningkat sampai 90. Okay, kalau saya akan ambil murid 1, murid 3, murid 6, murid 8, murid 9, murid 11. Itu saja yang saya akan tarik keluar untuk jadikan kumpulan sasaran kajian tindakan saya. Okay. Tak payah ramai-ramai, ni 11. Okay. Kita keluarkan siap-siap. Sebab budak ni, kenapa saya keluarkan awal? Sebab dia tak sampai tahap minima. Kalau markah ujian pun 40 baru lulus. Tapi yang ni, dia tak lulus. 20, 12, 12, 34, 20, 4, 8. Ada 6 orang. Okay. Okay, baik. Ini adalah penulisan deskriptif untuk analisis data kita, cikgu. Bermaksud apa, cikgu? Ini ialah cara macam mana kita hendak menulis analisis data kita, ya. Nak menceritakan. So, jadinya cikgu, untuk penulisan data deskriptif ini, kaedah digunakan untuk melakukan analisis secara tersusun yang bertujuan. Pertama, pengkaji dapat melakukan analisis data dengan jelas dan lengkap. Yang kedua, pembaca dapat memahami keberkesanan intervensi dengan lebih mudah. Dan yang ketiga, pelaporan analisis data tidak terkeluar daripada Okey, yang dipaparkan di sebelah sini yang warna merah ni, ini ialah susunan, ya. Untuk satu perenggan cikgu menulis deskriptif analisis data tu. Okey, ayat nombor 1 apa, ayat nombor 2 apa, ayat nombor 3 apa, nombor 4 apa, nombor 5 apa. Okey. Ayat pertama, cikgu nyatakan apa objektif kajian cikgu, yang nombor 1. Okey, yang kedua, nyatakan kaedah pengumpulan data yang cikgu gunakan. Contoh saya menggunakan analisis yang pertama adalah memberi fokus kepada objektif yang pertama, iaitu meningkatkan kemahiran pengatur caraan murid, ya. Tahun 4 menggunakan aplikasi All My Blogs, ya, bagi topik pengatur caraan, titik. Okey. Okey, itu ayat nombor 1.
Ayat nombor 2, menyatakan kaedah pengelolaan data yang digunakan. Okay. Bagi menyokong objektif ini, saya menggunakan kaedah pemerhatian berstruktur, okay, berstruktur yang meliputi berapa item? Contoh, 9 item yang dirujuk dalam DSKP RBT tahun 4, okay, RBT tahun 4 titik. Ayat nombor 2. Nombor 3, menerangkan bagaimana kaedah pengumpulan data ditadbir. Okey, macam mana kita nak mengumpul data? Macam mana kita tadbir? Okey, untuk mengumpul data ini, saya telah melakukan pemerhatian kepada kumpulan sasaran ketika sesi amali menggunakan item yang telah saya sediakan, titik. Okey. Yang keempat, memaparkan analisis data. Baik, cikgu pun sediakan cikgu sediakan satu jadual. Okey, ada nama murid, murid 1A sampai ni, kemahiran dia berapa? Titik. And then cikgu ceritakan hasil daripada sesi intervensi yang telah dilaksanakan. Saya mendapati keseluruhan murid telah berjaya memenuhi kemahiran yang disenaraikan. Okey, semua murid telah dapat menyediakan, menghasilkan satu permainan ringkas, okey, dan meliputi kemahiran-kemahiran yang telah difokuskan, titik. Okey, kalau ada markah, ada peratusan pun lebih baik. Baik, yang kelima, menerangkan perubahan yang berlaku berdasarkan analisis data. So cikgu beritahulah, jadinya berdasarkan kepada data yang telah dianalisis, saya mendapati bahawa berlakunya peningkatan kemahiran murid, ya, untuk menghasilkan permainan ringkas melalui aplikasi pengatur caraan. Itu saja. Okay, cikgu. Sebiji saya buat macam tu. So cikgu boleh nampak macam mana cikgu hendak melaporkan analisis data cikgu, ya. Okey, kalau ikutkan dekat universiti, kalau ikut dari pengalaman dah, kalau saya rasa cikgu Hema pun mungkin ada pengalaman dekat UTM, ya. Sebenarnya template untuk memberitahu untuk analisis data ni dia sama tau. Template daripada contoh objektif kita ada 5, ada 6. Objektif 5, contoh 1 sampai 6 tu objektif dia. Template dia sama, tapi yang berubah itulah kandungan dia, objektif dia, kaedah dia, and then data dia. Tapi dia punya susunan ayat cerita tu memang sama. Daripada yang objektif 1 sampai 6, bendanya sama sebenarnya kalau kita analisis betul-betul. Alright cikgu, ini contoh dia. Contoh dapatan. Kamu meningkatkan kemahiran murid tahun 2 menggunakan halaman cekal warna Act 2, pengumpulan data, markah ujian sebelum dan selepas intervensi menggunakan instrumen literasi bahasa. Baik, sebelum pelaksanaan intervensi, murid tidak menguasai pada konstruk berapa? Contohnya ada 10 seingat saya. Okey. So jadinya konstruk berapa yang tak kuasai? Baik, selepas pelaksanaan intervensi, murid ini telah menguasai keseluruhan konstruk dalam instrumen literasi bahasa Melayu. Okey. Berlaku perubahan markah dalam setiap konstruk yang diuji selepas intervensi dilaksanakan. Baik, ini adalah sekadar contoh untuk tujuan rujukan, tapi cikgu boleh buat sendiri base kepada kajian masing-masing. Okey cikgu, kita dah sampai ke penghujung kita sesi kita pada hari ini. Ini adalah QR code, ya, untuk rakan-rakan isi dalam borang kehadiran untuk sesi yang keempat, bukan sesi ketiga, sorry. Saya akan share link sekali untuk rakan-rakan isi dekat dalam Google Form.